Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendedahan Tony Pua dari DAP sangat menarik. Strategi Pakatan Harapan mengikut Tony Pua ialah untuk memecahkan parti pemerintah Perikatan Nasional. Dan hanya dengan cara ini sahaja boleh Perikatan Nasional dikalahkan pada pilihan raya akan datang. Jadi usaha ni ialah akan menjadi fokus DAP dan Pakatan, dan satu cara untuk memecahkan kerajaan atau memecahkan Perikatan Nasional ialah dengan menyokong Perdana Menteri. Mengikut Tony Pua, Perdana Menteri ni lemah dan kemungkinan besar akan digulingkan oleh puak-puak warlord, puak-puak yang kuat di dalam UMNO. Jadi untuk menentukan yang Ismail Sabri tidak boleh digulingkan, tidak akan tumbang, maka pembangkang akan sokong Ismail Sabri dan menentukan yang undi tidak percaya tidak berlaku di dalam parlimen. Jadi mereka nak supaya Ismail Sabri berterusan sebagai pemimpin kerajaan, sebagai Perdana Menteri, oleh kerana mereka nak satu Perdana Menteri yang lemah, pemimpin yang lemah untuk mengetuai kerajaan, menerajui kerajaan di dalam pilihan raya. Itu mengikut Tony Pua, strategi DAP. Dan oleh kerana itulah DAP rela bekerjasama dengan kerajaan ataupun menyokong Perdana Menteri, padahal tawaran ini telah dibuat oleh Muhyiddin. Muhyiddin yang sebenar telah offer bekerjasama dengan pihak pembangkang, tapi mereka tolak. Dan mereka tolak tawaran Muhyiddin, tapi mereka menerima jemputan kerjasama dengan Ismail Sabri sebab mereka rasa Ismail Sabri ini lemah dan bagus kalau mereka bekerjasama dan menyokong Perdana Menteri lemah supaya Perdana Menteri yang lemah akan mengetuai kerajaan di dalam pilihan raya. Maka peluang menjatuhkan kerajaan, peluang untuk Pakatan menang pilihan raya lebih cerah. Itu mengikut Tony Pua. Dan kalau kita lihat sejarah tahun 69 misalnya, selepas tahun 69, tahun 90, tahun 99 dan akhir sekali pilihan raya tahun 2018. Prestasi kerajaan tidak begitu bagus dan akhir sekali tahun 2018 kerajaan jatuh kerana berlaku perpecahan dalaman, internal conflict. Dan apabila berlaku civil war di dalam parti pemerintah, maka parti pemerintah boleh jatuh. Sejarah telah membuktikan. Dan sekiranya Perikatan Nasional ni bersatu, sekiranya Perikatan Nasional ni ada perpaduan, maka susah untuk nak jatuhkan Perikatan Nasional pada pilihan raya akan datang. Jadi kenalah Perikatan Nasional ni kecoh, terutama sekali UMNO. Apabila kecoh dan berlaku pergaduhan, dalaman, internal conflict, peluang untuk menjatuhkan kerajaan pada pilihan raya akan datang lebih cerah. Dan ini akan menjadi strategi atau fokus kepada Pakatan secara nak mendapat balik kuasa pada pilihan raya akan datang. Dan ini pun dah mula nampak berlaku apabila Muhyiddin dilantik semula di dalam kerajaan dan ramai tidak puas hati. Dan terutama sekali orang UMNO sendiri dan juga Mahathir, sebab Mahathir berharap beliau akan dilantik sebagai penasihat kepada Perdana Menteri untuk usaha memulihkan ekonomi dan sebagainya, tapi sebaliknya Muhyiddin yang diberi jawatan tersebut dan nampak macam Muhyiddin ni
bukan saja berkuasa tapi akan lebih banyak kuasa dari Perdana Menteri. Sekiranya tugas untuk memulihkan negara ni jatuh kepada tangan Muhyiddin, maka peluang untuk Parti Pribumi meneruskan pemerintahan cerah. Mereka kalau boleh nak hapuskan Parti Pribumi supaya akhirnya Parti Pribumi ni jadi macam Semangat 46, di mana akhirnya Semangat 46 tutup dan pemimpin-pemimpin dan ahli Semangat 46 semua kembali ke UMNO. Mereka nak Parti Pribumi ni juga tutup dan baik pemimpin penyokong semua kembali ke UMNO supaya UMNO kembali menjadi kuat dan tidaklah pecah kepada UMNO dan Parti Pribumi. Jadi akhirnya UMNO nak menjadi Parti Melayu tunggal dan tidak ada lagi Parti Melayu lain. Macam sekarang ni ada Pejuang, ada PAS, ada Parti Pribumi dan UMNO kena compete. UMNO kena bersaing untuk mendapat sokongan Melayu. Jadi mereka harap dengan kerjasama pembangkang, kerjasama DAP, UMNO boleh kembali menjadi kuat. Dan yang aneh sekali, sekiranya UMNO nak kembali menjadi kuat, ianya hanya boleh berlaku dengan bantuan DAP. Tapi DAP pula nak supaya Melayu berpecah. 4, 5, 6 pun tak apa, kerana apabila Melayu berpecah, maka peluang untuk Pakatan memerintah sangat cerah. Jadi memang ada conflict of interest di antara DAP dan UMNO. UMNO nak menggunakan DAP untuk nak hancurkan Parti Melayu lain. DAP pula nak orang Melayu berpecah supaya Pakatan boleh kembali memerintah. Itu yang sedang berlaku dan kita akan tengok dalam setahun akan datang menjelang pilihan raya yang ke-15 akan berlaku macam-macam politik dalaman, internal politicking di dalam Perikatan Nasional. Ada yang akan berlaku dengan peranan DAP dan Pakatan dan ada yang akan berlaku di antara orang UMNO sendiri yang masing-masing nak merebut kuasa dan tentukan siapa akan akhirnya memimpin UMNO pada pilihan raya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.